Jadi secara umum ni ada dua bentuk fraud. Pertama ni ialah misappropriation of asset ataupun penyalahgunaan aset. Okey. So termasuklah mencuri aset organisasi, mencuri mungkin aset raw material tadilah. Okey. Mungkin mencuri aset-aset yang lebih besar, mungkin mencuri tunai. Okay, tunai melalui mungkin curi itu bukan dalam bentuk fizikal, iaitu pergi ambil duit daripada cash machine, cash register, tetapi melalui transfer of money, melalui mewujudkan fictitious vendor. Jadi pembayaran dibuat kepada vendor yang tak wujud tersebut, maka berlakulah kecurian. Jadi kecurian yang berlaku ni biasanya complicated lah dalam bentuk fraud. Tidak seperti kecurian petty theft, iaitu kecurian ambil duit daripada cash register machine. Yang tu tak banyak, tetapi bila berlaku penipuan yang fraud ni kan, kecurian dia amount ni besar. Antara faktor yang berlaku kecurian aset ni ialah kerana kekurangan kawalan dalaman di dalam organisasi. Ataupun kalau kawalan dalaman ada, sistem kawalan dalaman ada, tetapi kawalan dalaman tersebut tidak dikuatkuasakan. Kemudian satu lagi bentuk fraud ialah fraudulent financial reporting. Jadi fraudulent financial reporting ni mungkin dilakukan oleh organisasi ataupun management, pihak pengurusan sendiri melakukan fraud. Iaitu fraudulent financial reporting ni ialah intentional or reckless conduct, whether by act or omission, that results in materially misleading financial statements. Iaitu tindakan-tindakan yang menyebabkan penyata kewangan tidak menggambarkan kedudukan sebenar organisasi dari segi prestasi perniagaan. Okey, antara sebab-sebab berlakunya fraudulent financial statements ni ialah ia bertujuan untuk menipu pelabur dan juga kreditor lah. Mungkin untuk mendapatkan had kredit yang lebih tinggi daripada kreditor, maka organisasi memutabelitkan penyata kewangan supaya menggambarkan seolah perniagaan ni stable, perniagaan ini ada cash reserve yang besar ataupun mempunyai keuntungan yang senantiasa meningkat, supaya kreditor dan juga investor berasa tidak keberatan untuk melabur ataupun memberi kredit kepada perniagaan. Kemudian mungkin fraudulent financial statement ni dilakukan untuk meningkatkan harga pasaran saham bagi syarikat tersebut, untuk naikkan stock price. Kemudian meet cash flow needs, dibuat fraudulent financial statement ni untuk mendapatkan short term cash flow, inflow, supaya boleh digunakan untuk membiayai proses perniagaan lah. Ataupun fraudulent financial statement ni digunakan untuk menutupi kerugian ataupun apa-apa masalah yang lain yang dihadapi oleh company. Jadi biasanya management mereka diberi tanggungjawab untuk mengurus perniagaan, tetapi bila mereka tidak berjaya mengurus perniagaan dengan yang sepatutnya, maka mereka ingin menutupi kelemahan mereka dengan menggunakan ataupun membuat fraudulent financial statements. Okay, Tradeway Commission telah mengesyorkan beberapa perkara yang boleh dibuat untuk mengurangkan berlakunya fraud. Antaranya ialah establish environment which supports the integrity of the financial reporting process. Okay, mewujudkan persekitaran yang menyokong kepada proses penyediaan laporan kewangan yang berintegriti. Kedua ialah mengenal pasti apakah faktor-faktor yang membawa kepada fraud. Ketiga ialah menilai risiko berlakunya fraud di dalam perniagaan. Dan yang keempat,
mereka bentuk dan melaksanakan kawalan dalaman yang boleh memberikan kepastian terhadap prevention of fraud lah. Okay, dan SAS 99 menyatakan bahawa auditor berperanan untuk mengenal pasti fraud. Okay, jadi untuk auditor mengenal pasti fraud, ada langkah-langkah yang sepatutnya mereka buatlah sebagai auditor. Pertama, mereka sendiri perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan fraud. Kedua, auditor juruaudit sepatutnya bila mereka menjalankan kerja audit, mereka membincangkan tentang risiko material fraudulent statements. Okay, risiko berlakunya penyata kewangan yang mempunyai material fraud. Okay, fraud yang amountnya ialah material lah. Jadi mereka perlu bincangkan di kalangan semua jawatan kuasa audit ataupun pasukan audit. Kemudian untuk mereka mengenal pasti tentang risiko tersebut, mereka perlu dapatkan maklumat lah. Okay, jadi mereka akan menjalankan kerja audit. Dalam kerja audit mereka akan kutip lah maklumat-maklumat untuk melihat apakah faktor-faktor yang mungkin meningkatkan risiko audit, untuk mereka boleh buat keputusan lah tentang risiko audit yang ada. Kemudian mereka akan kenal pasti, mereka perlu kenal pasti, menilai dan membuat respon, membuat tindak balas kepada risiko. Okay, jadi untuk dari segi auditor ni, untuk mereka membuat respon kepada risiko ialah dengan mereka membuat audit yang lebih mendalam. Okay, mereka membuat ujian-ujian audit. Okay, mengambil sampel yang lebih banyak. Okay, macam-macam lah. Okay, cara yang auditor mungkin boleh buat. Okay. Kemudian apabila mereka membuat ujian-ujian audit tersebut, mereka akan evaluate. Okay, mereka akan nilai dan daripada situ mereka boleh kenal pastilah kesan jika ada apa-apa kesan fraud ke atas penata kewangan. Dan daripada situ mereka akan dokumentkan dan mereka akan sampaikan dapatan mereka kepada organisasi yang diaudit lah. Okay. Dan secara umumnya auditor juga perlu mengambil kira aspek teknikal, aspek teknologi, kerana banyak sistem perakaunan yang digunakan oleh organisasi adalah dalam bentuk sistem berkomputer. Dan juga banyak fraud yang dilakukan juga melibatkan teknologi komputer. Jadi oleh sebab itu auditor dia perlu mengambil kira aspek teknologi.